bermaksud individu yang mempercayai bahawa wujudnya Tuhan. Terdapat yang mempercayai Tuhan itu satu dan ada juga yang percaya bahawa Tuhan itu lebih dari satu. Ateisme pula bermaksud kepercayaan kepada tiadanya Tuhan, di mana sebarang unsur ketuhanan tidak diterima pakai oleh penganutnya. Agnostisisme pula merupakan pegangan bahawa kewujudan Tuhan itu tidak boleh diketahui. Ini bermaksud seseorang itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengemukakan bukti rasional untuk mengatakan bahawa Tuhan itu wujud. Oleh itu, dalam blog kami kali ini, kami akan mengupas isu bahawa sejauh manakah golongan agnostik menggugat akidah masyarakat kini. Sejauh manakah golongan agnostik menggugat akidah masyarakat kini? Yang pertama, pemahaman dan penghayatan ajaran agama yang lemah. Hal ini dimaksudkan bahawa seseorang penganut agama itu mengambil mudah akan tanggungjawabnya sebagai seorang yang dilahirkan dalam keadaan beragama. Selain itu, seseorang itu juga tidak mengambil berat tentang pendidikan agama yang dipelajari dan tidak menghayati pendidikan tersebut. Yang kedua pula, persekitaran yang mempengaruhi pemikiran, kepribadian dan cara hidup. Pada zaman moden kini, pemikiran manusia dan teknologi adalah semakin maju. Dengan adanya teknologi yang maju ini, manusia lebih terdedah dengan pengaruh luar sama ada positif maupun negatif dengan kadar yang pantas. Selain itu, ada juga yang membesar dalam persekitaran yang menentang prinsip bias salihah yang menyebabkan ia mampu mempengaruhi pemikiran seseorang itu. Faktor yang ketiga ialah mempunyai pemikiran yang ragu atau was-was. Menganut ajaran agnostik ini melebihi batas dan hidup dalam keraguan tentang Tuhan. Walaupun sebagai contoh dalam agama Islam, kandungan Al-Quran ialah salah satu bukti dan keterangan yang nyata. Selain Al-Quran, kejadian yang berlaku di sekeliling kita juga adalah salah satu bukti. Faktor yang terakhir ialah penyalah tafsiran pegangan atau kepercayaan agama dan pemikiran oleh golongan yang berkepentingan. Golongan ini telah meninggalkan pimpinan ajaran agama mereka dan memilih pimpinan syaitan. Mereka juga telah menilai dan mentafsir agama dengan salah dan hanya mengikuti pemikiran mereka dan kepentingan diri mereka sahaja. Ia menunjukkan sifat mereka yang bongkak dan sombong untuk membaca kitab-kitab agama sebagai rujukan mereka. Agnostik boleh dikelompokkan dalam beberapa kumpulan, iaitu agnotisme lemah dan agnotisme tegar, agnostikisme dan agnostik ateisme, agnostisme apatetik dan akhir sekali ignotisme. Agnotisme lemah bersifat lembut, ringan dan terbuka, empirikal atau sementara mengesahkan Tuhan pada masa ini tidak dapat diketahui. Agnotisme tegar bersifat keras, tertutup, tegas atau kekal mengesahkan bahawa Tuhan tidak wujud dan tidak akan wujud selama-lamanya. Agnostikisme percaya bahawa Tuhan wujud tetapi mereka tidak kenal kewujudan Tuhan. Agnostik ateisme pula tidak percaya kewujudan Tuhan kerana tidak ada bukti yang kukuh. Agnotisme apatetik mengambil sikap tidak peduli akan kewujudan Tuhan. Ignotisme pula mempersoalkan asas kewujudan Tuhan dan beranggap Tuhan adalah istilah abstrak. Terdapat beberapa aliran pemikiran yang boleh mempengaruhi seseorang menjadi agnostik. Antaranya adalah modernisme. Modernisme pada umumnya berasaskan falsafah pencerahan kemanusiaan berasaskan akal yang bersifat angkuh dan menganggungkan akal rasional. Ia juga beranggapan terhadap tiada kewujudan Tuhan, mengikut hukum sesuatu perkara dan bukannya bergantung kepada wahyu. Kemudian humanisme pula bermaksud wujudnya perbezaan antara agama dan sains, antara moraliti dan kebebasan individu serta antara Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran humanisme juga dinyatakan apa yang wujud hanyalah manusia sahaja dan tidak ada kaitan dengan campur tangan Tuhan. Seterusnya, materialisme adalah satu fahaman setiap kewujudan bersifat materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Pemikiran ini juga tidak mempercayai entiti-entiti bukan materi seperti roh, syaitan, malaikat, syurga, neraka dan alam gaib. Materialisme adalah suatu pandangan yang mengatakan bahawa kehidupan sosial adalah terpisah daripada agama, tetapi tidak bermakna ia merendahkan atau mengkritik sesebuah kepercayaan beragama. Pluralisme bermaksud satu fahaman falsafah yang mengatakan bahawa semua agama di dunia ini adalah sama dari segi taraf, matlamat, kebaikan dan kebenaran. Fahaman ini sebenarnya telah mengundang kepada masalah kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini adalah kerana ideologi sebegini telah mewujudkan sekelompok manusia yang enggan menerima konsep ketuhanan. Inilah yang menjadi punca kepada kemerosotan akhlak manusia di dunia ini. Saya akan menjelaskan sedikit sebanyak respon kumpulan kami terhadap isu yang berbangkit. Untuk menjelaskan dengan lebih teliti, saya akan memberi dua sebab kenapa golongan agnostisme ini akan memberi ancaman kepada negara. Yang pertama, ia bertentangan dan bercanggah dengan falsafah negara, iaitu rukun negara yang pertama yang merupakan kepercayaan kepada Tuhan. Ini kerana penyebaran kepercayaan ini dapat mengancam dan menggugat kestabilan keharmonian negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Yang kedua, penyebaran kepercayaan agnostisme ini
merupakan salah satu kesalahan kerana ia bercanggah dengan peruntukan yang telah ditetapkan di dalam Perkara 11 Perbagaan Persekutuan. Menurut Perkara 11, adalah sangat dilarang bagi berlakunya penyebaran doktrin ataupun apa-apa kepercayaan yang dapat menggugat kepercayaan orang-orang Islam di Malaysia. Langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah penyimpangan akidah di bawah memperkasakan pelaksanaan undang-undang, memantapkan lagi peranan badan pengubal undang-undang yang perlu memainkan peranan dalam mengawasi, menguatkuasa dan mengubal undang-undang mengikut kaedah yang selaras dengan perlembagaan negara, contohnya melalui pencegahan dan pendidikan, menjadikannya sesuatu yang positif dan konsisten. Yang kedua, mengubah peraturan undang-undang yang sesuai dan mampu mencegah penyebaran ideologi yang akan memesongkan ajaran agama. Carangan seterusnya untuk menyelesaikan masalah penyimpangan akidah, terutamanya dari aspek institusi pendidikan, adalah dengan menggalakkan penglibatan pelajar dalam program pembangunan sasiah dan juga keranian agar dapat membina dan mengukuhkan jati diri pelajar. Selain itu, pihak institusi pendidikan juga perlu mewajibkan pengambilan subjek keagamaan di sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi seperti pendidikan Islam bagi pelajar Muslim dan pendidikan moral bagi pelajar bukan Muslim agar dapat menanam semangat kerohanian dalam diri pelajar sejak dari kecil. Terdapat 4 aspek utama pengukuhan akidah. Yang pertama ialah dilindungi. Ini ialah melalui penguatkuasaan undang-undang dan pembasmian elemen-elemen perosak akidah dan akhlak. Yang kedua ialah dipasak. Dipasak ialah menanam asas akidah yang kukuh yang melibatkan keluarga, masyarakat, sistem pendidikan dan persekitaran. Yang ketiga ialah disuburkan. Disuburkan ini ialah menterjemahkan budaya Islam, nilai moral, masyarakat bertamadun dan kehidupan berkualiti. Yang akhir sekali ialah dibentuk. Dibentuk ialah menerusi ilmu kepemimpinan.